Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni atabarra'u min hawli wa quwwati wa ilmi wa altaji'u ila hawlika wa quwwatika wa ilmika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna jami'an fid din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, puan-puan sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sentiasa selalu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi diberi kesempatan untuk hidup, masih lagi diberi umur panjang, masih lagi dipenuhkan dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam keadaan tenang, tentram, damai, aman, senang kita duduk dalam masjid ini, dalam surau ini, dalam keadaan sejuk, walaupun belum ada aircon. Ada aircon? InsyaAllah akan ada, kerana saya tengok tahun ini banyak pembaharuan. Ini merupakan juga satu nikmah. Dekatkan lagi. Allahu Akbar. Ini ke atas lagi. Oh, cabut. Jadi alhamdulillah, ini merupakan nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yang mudah-mudahan sentiasa selalu nikmat ini diberikan kepada kita, dan juga kita sebagai hambanya selalu bersyukur kepadanya, sehingga termasuklah kita dalam golongan orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kita memohon selalu kepada Allah dalam doa-doa kita supaya kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan di sana ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, sesiapa yang membaca 3 ayat ini, saya rasa telah bagi kepada tuan-tuan, yang kelebihannya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan 1000 derajatnya, kemudian dipadamkan 1000 kesalahannya, dan diutuskan kepada orang itu 70,000 orang malaikat, 70,000 malaikat untuk beristighfar kepadanya semenjak dia mengucapkan kalimat itu sampai akhir saat, sampai hari kiamat. Apakah kata-kata itu? Alhamdulillahilladzi tawadha'a kulla syai'in li'azamatihi. Alhamdulillahilladzi dhalla kulla syai'in li'izzatihi. Alhamdulillahilladzi khada'a kulla syai'in liqudratihi. Begitulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang membaca kalimat itu 3 ayat itu sahaja, kelebihannya 1000 derajah ditinggikan oleh Allah, diangkat, kemudian dipadamkan 1000 dosa-dosanya, kemudian diutuskan kepada orang itu 70,000 malaikat untuk beristighfar semenjak dia membaca kalimat itu sampai qiyamis saah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang bersyukur kepadanya, insya-Allah. Jadi kita teruskan majlis kita, iaitu majlis bulanan 40 hadis Imam An-Nawawi. Kita telah sampai pada malam ini kepada hadis yang ke-32, Al-Hadisu As-Sani wa Salasun, hadis yang ke-32 daripada hadis 40 Imam An-Nawawi. Kalau buku ini page 351.
Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya kepada kita semua dan kepada sesiapa yang membaca kitabnya. Al-Hadisus Sani Wassalasun An Abi Sa'idin Sa'd ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar, hadisun hasan, rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairihima musnadan. Maksud hadis ini daripada Abi Sa'id Sa'ad bin Malik, anak kepada Malik, kemudian anak kepada Sinan, daripada orang-orang Khudri ataupun kabilah Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darar wa la dirar. Pendek sahaja hadisnya tuan-tuan. La darar wa la dirar. 3 kalimat. La 1, darara 2, dirar 3. Ya. Hadisun hasan, hadis ini hasan. Itu derjah hadis, kerana derjah hadis dia ada sahih, hasan, kemudian ghairu sahih ataupun hadis dhaif. Kemudian di sisi Imam At-Tirmizi ada hadis hasan li dzatih, hasan li ghairi, sahih li dzatih, sahih li ghairi. Itu dalam mustalahil hadis. Kemudian hadis ini diriwayatkan ataupun ditakhrijkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ad-Daruqutni dan selain daripada 2 orang ini. Bermakna hadis ini kita kalau nak cari mana asal dia, Imam An-Nawawi memetiknya, mengutipnya, mengambilnya ada di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Kemudian hadis ini kita dapatkan juga dalam Musnad Ad-Daruqutni. Jadi disitulah beliau mengambilnya. Kemudian perawi dia iaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri yang meriwayatkan hadis ini, hadis pendek ringkas, tetapi subhanallah, di sinilah berdasarkan banyak hukum hakam, dan dari sini juga para ulama-ulama usul fiqh mengistimbatkan, mengambil, menjadikan sebagai kaedah usul fiqh. La darar wa la dirar. Apa maksud la darar wa la dirar? Iaitu tidak ada kemudaratan dan tidak boleh membuat mudarah. Jadi pada diri kita tak boleh adanya mudarah, kemudian tak boleh juga memudarahkan orang lain. Jangan menyusahkan diri sendiri dan juga jangan menyusahkan orang lain. Ini maksud la darar wa la dirar. Diri sendiri jangan susah, kemudian orang lain pun jangan sampai susah dengan sebab kita. Okey tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita pertama melihat sebagaimana biasa perawi hadis. Siapakah dia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu? Tentu saja kalau sudah disebut radhiyallahu taala anhu, itu adalah salah seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermakna pada beliau ada 3 benda. Beliau pernah jumpa dengan Rasulullah, kemudian percaya kepada Rasulullah, kemudian yang ketiga terakhir meninggal dalam keadaan Islam. Hidup bersama Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, dan wafat dalam keadaan Islam. Ini 3 sifat seorang sahabat. Jadi kalau seandainya ditanya siapakah sahabat Rasulullah, pertama dia pernah hidup di zaman Rasulullah, jumpa dengan Rasulullah. Man laqiyar Rasul, orang yang menjumpai Rasul, kemudian beriman dengannya dan meninggal dalam Islam. Itulah sahabat. Okey. Kemudian beliau dilahirkan 10 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Jadi sebelum Rasulullah pergi ke Yasrib, di zaman dahulu disebut Yasrib,
Zaman sekarang Madinah Al-Munawwarah 10 tahun sebelum Rasulullah pergi bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala beliau lahir, Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian beliau juga banyak mengikut peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya peperangan Khandaq pernah bersama Rasulullah, ikut berperang memerangi orang-orang kafir musyrikin Quraisy. Kemudian dalam peperangan Bani Mustaliq, kemudian juga banyak peperangan-peperangan yang lain yang ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau meninggal. Beliau pernah juga di waktu umur beliau 3 tahun datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ana sautabi'uka fi ghazwati Uhud, sausyarikuka fi ghazwati Uhud ya Rasulullah." Rasulullah menengok, kata beliau, "Wahai Rasulullah, saya," ini pada tahun yang ketiga Hijriah, ketika Rasulullah berada di Madinah, tahun yang ketiga nak terjadinya peperangan Uhud. Lalu beliau melihat sahabat-sahabat semua sudah berkumpul bersama Rasulullah nak ikut peperangan Uhud. Beliau waktu itu masih kecil lagi, nak ikut juga. Kata Rasulullah, "Kamu masih kecil, balik, tak payah ikut dulu." Kemudian pada tahun yang ke-74 beliau wafat dan beliau dikebumikan di Baqi'. Kalau sekarang kita pergi ke Masjid Al-Munawwarah, kita masuk daripada Babus Salam, kemudian berjumpa dengan Raudatul Syarif, kemudian makam Rasulullah, Babu Jibril, sebelah sana itulah Baqi'. Jadi disitulah beliau dikebumikan ketika beliau wafat di tahun 74 Hijriah. Kemudian beliau juga salah seorang sahabat Rasulullah yang banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau termasuk dalam 7 orang sahabat yang banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah. Sehingga kalau tuan-tuan buka kitab-kitab mustalah al-hadis seperti yang ditulis oleh Syekh Ijad Al-Khatib, Al-Mukassiruna min ruwati hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 7 orang sahabat disebut. Yang pertama yang paling banyak riwayat iaitu Abu Hurairah. Beliau meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sebanyak 5,374 hadis. Inilah yang orang-orang Syiah cukup marah kepada beliau. Orang-orang Syiah cukup benci kepada Abu Hurairah. Beliau bersama Rasul cuma hanya 5 tahun, tetapi beliau meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah lebih daripada 5,000 hadis. Benci sangat orang-orang Syiah, sehingga seorang doktor daripada Urdun, Jordan, beliau menulis sebuah buku yang bertajuk Difa'an an Abi Hurairah. Maksudnya pembelaan terhadap Abi Hurairah. Usaha kitab. Kemudian yang kedua yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah, Abdullah bin Umar bin Khattab, anak kepada Umar bin Khattab. Beliau meriwayatkan 2,630 hadis. Yang ketiga sahabat Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah, Sayyidina Anas bin Malik, khadim Rasulullah, 10 tahun lebih beliau berkhidmah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan hadis Rasulullah sebanyak 2,286 hadis. Kemudian yang keempat, urutan yang keempat, Sayyidah Aisyah binti As-Siddiq radhiyallahu taala anha, ummahatil mukminin, isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan sebanyak 2,210 hadis. Kemudian peringkat yang kelima, Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau meriwayatkan sebanyak 1,660 hadis. Kemudian yang keenam, Jabir bin Abdullah, sahabat Rasulullah, 1,540 hadis. Dan yang terakhir, beliaulah yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, sebanyak 1,100
hadis. 1170 hadis. Beliau banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua kelebihan beliau iaitu banyak ilmunya. Jadi beliau terus mengambil ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang zaman dahulu bila melihat seorang yang boleh diikuti menjadi mentor dalam kehidupan dia, dia tak lepas dengannya, bermulazamah. Sama juga di zaman sekarang, kalau kita pergi masih ada lagi benda ini di pondok-pondok. Mereka bermulazamah dengan tuan guru dia, kemanapun tuan guru akan diikuti. Apa yang dibuat oleh tuan guru diamalkan. Apa yang dicakap oleh tuan guru itulah sebagai manhaj kehidupan dia. Ini di pondok-pondok kita dapat. Dan inilah keberkatan yang sebenarnya tuan-tuan. Di zaman Rasulullah, Rasulullah lah sebagai mentor para sahabat-sahabat semua. Jadi mereka bermulazamah selalu bersama Rasulullah. Jadi apa sahaja yang dibuat oleh Rasulullah, itulah yang dibuat, yang didengar daripada Rasulullah, ikrar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua menjadi sebagai amalan mereka dalam sehari-hari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian yang ketiga, kelebihan beliau juga termasuk dalam golongan orang-orang Ansar, iaitu orang-orang Madinah. Abu Sa'id Al-Khudri orang Madinah. Kemudian yang keempat, terkenal beliau dengan kepintarannya, bijak, orangnya hebat, bijak, pintar, cerdas, cerdik, smart orangnya. Kemudian yang terakhir disebut di sini iaitu beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kira-kira berjumlah macam yang telah kita sebutkan tadi. Ini sedikit saya sebutkan tentang perawi hadis ini. Jadi kalau tuan-tuan tengok hadis, ketika membaca sebuah hadis, contoh seperti di sini, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, berarti ini perawi dia. Adapun rawahul Bukhari, rawahu Muslim, Sunan Tirmizi, Abi Daud dan sebagainya, itu adalah pentakhrijnya. Dan di sini termasuk Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah dia termasuk salah satu daripada ulama-ulama kutubus sittah. Kitab-kitab hadis yang mu'tabar, yang menjadi sebagai pegangan bagi kita umat Islam. Yang pertama Sahih Imam Al-Bukhari, yang kedua Sahih Imam Muslim, yang ketiga Sunan At-Tirmizi, Sunan Abi Daud, yang keempat Sunan At-Tirmizi, kemudian yang kelima Sunan An-Nasa'i, yang keenam Sunan Ibnu Majah. Jadi itulah kutubus sittah, disebut dengan kutubus sittah. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la darar wala dirar. Tidak boleh menyakitkan diri, menyusahkan diri, dan juga tidak boleh menyakitkan orang lain. Di sini disebutkan perkara yang mengenai larangan kemudaratan ataupun kesusahan, terbagi kepada dua. Yang pertama iaitu tidak ada kemudaratan kepada diri sendiri. Disebutkan oleh Syekh Mustafa Abdul Rahman, ini yang mensyarah hadis ini yang kita baca ini, kerana 40 hadis Imam An-Nawawi banyak sungguh orang yang mensyarahkannya. Tidak ada rasanya negara Islam yang tidak ada kitab 40 hadis Imam An-Nawawi. Saya teringat pada tahun 2007 kalau saya tak silap, ada daurah ilmiah di doa lil a'immah wal khutaba di Damsyik. Saya termasuk juga salah satu perwakilan, saya ikut di situ daripada berbagai negara. Ketika terakhir kami berada di situ selama seminggu, kami dibawa beramai-ramai ke makam Imam An-Nawawi. Ketika sampainya ke makam Imam An-Nawawi ke Nawa, 2 jam daripada Damsyik, setelah berdoa semua, para ulama-ulama, para khutbah-khutbah, imam-imam dari berbagai dunia, daripada berbagai negara,
Kemudian bangun seorang ulama daripada Algeria ataupun Aljazair. Dia sebut, saya di dalam tahun ini, dalam Ramadan ini, sebulan penuh program saya di TV Algeria. Saya syarahkan hadis 40 Imam An-Nawawi. Dan beliau sebut, banyak yang saya tahu ke mana saya pergi di dunia-dunia Islam, negara-negara Islam, saya dapatkan kitab ini menjadi pegangan bagi orang-orang muslimin. Jadi sayanglah kalau seandainya di rumah kita belum ada 40 hadis Imam An-Nawawi. Saya teringat dulu waktu kecil-kecil masuk pondok tingkatan 1 disuruh hafal 40 hadis Imam An-Nawawi. Dulu di waktu pondok sudah saya hafal semua ni. Jadi alhamdulillah 40 hadis Imam Nawawi. Jadi kalau seandainya kita ada library dekat rumah, maktabah, hendaknya adalah kitab ini. Dan hadis yang kita baca ini, saya termasuk juga, saya masukkan dalam buku kecil saya, yang baru ini, yang tuan tengok hari itu, yang saya cakap di bulan yang lepas, dalam buku 40 hadis, kumpulan 40 hadis ringkas tentang akhlak siri pertama. Saya masukkan juga, termasuk salah satu di antara 40 hadis itu, hadis ini, la darar wa la dirar. Kerana memang sengaja apa hadis-hadis yang ringkas saya masukkan ke dalam buku itu supaya mudah dihafal oleh anak-anak yang baru-baru belajar, budak-budak sekolah rendah, sekolah menengah, dan buku itu dijadikan sebagai program Matinul Khuluq di sekolah kami, iaitu Sekolah Integrasi Masjid Darul Ihsan, Subang Jaya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi yang pertama, tidak ada kemudaratan pada diri sendiri. Sehingga disebut di sini, hadis tersebut ini menerangkan kemudaratan atau kesusahan yang dilarang. Jenis kemudaratan itu ada banyak, serta dilakukan orang dengan bermacam-macam gaya dan cara. La darar, tidak ada kemudaratan. Wala dirar, tidak boleh berbuat kemudaratan. Ada yang berpendapat bahawa maksudnya, satu, jangan melakukan kemudaratan kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Ada yang mengatakan seperti ini. Jadi maksud la darar wala dirar ini, tak boleh melakukan kemudaratan pada diri kita dan kepada diri orang lain. Satu. Yang kedua, jangan melakukan kepada orang lain dan jangan pula membalasnya, tetapi serahkan perkara itu kepada pihak yang berkenaan ataupun serahkan kepada Allah. Kalau seandainya kita telah disakiti orang, kalau kita tak sanggup nak membalasnya, serahkan kepada Allah ataupun serahkan kepada pihak yang berwajib. Ini termasuk dalam maksud hadis ini. Kemudian yang ketiga, iaitu jangan mengerjakan suatu yang berguna kepada diri sendiri tetapi mendatangkan kemudaratan atau kesusahan kepada orang lain. Bagi diri saya ini bermanfaat, tetapi tak tahu orang lain sakit kepala, orang lain tak boleh tidur, orang lain menyusahkan hati, orang lain tak tenang hidup. Ini jangan. Ini termasuk dalam hadis ini. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, di sini 3 dibagi. Kemudian yang terakhir, dan jangan mengerjakan suatu yang semata-mata menyusahkan orang lain, sedang orang yang mengerjakannya tidak pula mendapatkan faedahnya. Kenapa seperti itu, tuan-tuan? Allah sebut dalam Al-Quran sebagai landasan kita, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Kata Allah dalam surah Al-Hajj ayat 78. Disebut wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kepadamu dalam agama ini kesusahan. Tak ada. Allah memudahkan kepada orang-orang yang mengikut ajaran Allah. Kemudian Allah sebutkan lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak memberatkan, tak mewajibkan kepada seseorang benda yang dia tak sanggup membawanya, yang tak sanggup dia melakukannya.
Kemudian yang ketiga, hadis Rasulullah disebutkan bu'istu bil hanifati as-samhah. Maknanya aku diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang lurus dan pemurah. Jadi Islam ini mudah, tuan-tuan. Islam ini indah, Islam ini senang, tidak susah. Sehingga disebutkan juga dalam beberapa riwayat, tuan-tuan. Yang pertama, contohnya di sini, ketiadaan diperintahkan menggunakan air kepada orang sakit dikala bersuci. Jadi kalau seandainya seseorang tak boleh kena air, dia punya penyakit di badan dia, tak boleh menggunakan air untuk berwuduk, boleh bertayamum. Seseorang tak boleh solat berdiri, boleh solat sambil duduk. Tak boleh sambil duduk, boleh solat sambil berbaring. Jadi itu kemudahan-kemudahan dia. Kemudian juga disebutkan lagi ketika keadaan berpuasa, dan ketiadaan berpuasa kepada orang yang di dalam perjalanan. Contoh kita bermusafir, tak sanggup nak berpuasa, ataupun bukan bermusafir tetapi kita dalam keadaan odor, mungkin sakit ataupun umur sudah ketuaan dan lain sebagainya. Jadi boleh tidak berpuasa, tetapi dengan syarat nanti bayar fidyah. Kemudian diriwayatkan dalam satu riwayat yang lain, yaitu oleh Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, bahawa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat seorang lelaki yang sedang berjalan kaki. Jadi orang lelaki ini berjalan kaki nak melakukan haji. Dalam perjalanan Rasulullah melihat seorang lelaki berjalan kaki dari tempat yang jauh nak melakukan haji. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat, kenapa lelaki itu berjalan kaki, tidak naik kenderaan, sedangkan orang lain naik keledai, ada orang juga naik bagal, ada juga yang lain naik kuda, ada juga yang lain yang lebih kaya lagi naik unta. Itu di zaman dahulu. Kalau sekarang Velfire lah, kan? Unta di zaman sekarang kita di Malaysia Velfire lah. Kalau kuda macam itulah, Ferrari ya, lebih-lebih kurang macam itu di zaman dahulu. Tapi kalau yang naik keledai, bagal, ini agak rendah-rendah sikit. Yang naik keledai bolehlah kita cakap yang naik pesona, lebih kurang macam itulah. Itu di zaman dahulu, harga dia macam itu. Makanya bukan senang, tuan-tuan. Dalam sebuah hadis disebut apa? Sesiapa yang melihat muka ulama, menatap wajah ulama. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar disebut, sesiapa yang melihat wajah ulama, menatap wajah ulama dengan penuh kasih sayangnya, penuh kehormatannya, penuh ketakzimannya, pahala yang dia dapatkan seolah-olah dia telah menginfakkan 60 kuda fi sabilillah. Seolah-olah 60 Velfire dah diinfakkan fi sabilillah zaman sekarang. Itu tengok muka ulama, tapi yang betul-betul ulama, yang betul-betul ulama. Jadi macam itu kelebihan. Jadi unta di zaman dahulu itu adalah alat transportasi yang cukup hebat. Jadi kalau zaman sekarang macam yang saya sebutkan tadi. Jadi Rasulullah melihat benda itu. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa orang itu berjalan kaki nak melakukan haji? Dijawab oleh sahabat Rasulullah yang lain, lelaki itu bernazar ya Rasulullah, berjalan kaki untuk menunaikan ibadah haji. Dia rupanya pernah bernazar. Dia cakap, ya Allah, kalau seandainya saya buat ini, saya sampai apa yang saya nak ini, saya akan melakukan haji berjalan kaki. Kemudian ditengok oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah selepas itu? Kemudian Rasulullah berkata bahawa Allah tiada menghendaki perjalanannya, sebab itu iaitu hendaklah ia berkenderaan. Bermakna apa? Allah tak nak macam ini menyusahkan diri dia naik kenderaan pergi berjalan. Kata Rasulullah. Kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat Uqbah bin Amir, disebutkan juga saudara perempuan beliau, sahabat Rasulullah, saudara perempuannya kepada Uqbah bin Amir, rupanya pernah juga bernazar, bila saya sampai apa yang saya nak ini,
tercapai cita-cita saya ini, tercapai apa yang saya nak, saya akan pergi haji berjalan kaki ya Allah. Nazar. Jadi kalau nazar kan mesti itu ditepati. Sampai benda itu, kemudian berjalan kaki juga, jumpa dengan Rasulullah, bertanya Rasulullah, siapakah itu yang berjalan kaki, yang perempuan itu siapa dan kemana dia pergi? Dia berjalan kaki, seorang perempuan berjalan kaki, tak betul. Itu di Arab sampai hari ini kalau perempuan sangat dihormati. Kemudian di India pun sekalipun sangat dihormati. Perempuan di India, saya teringat dulu waktu pernah belajar di sana, kalau kita naik bas, kalau ada perempuan itu tak ada lelaki yang duduk, pasti bagi ke perempuan. Itu pantang sekali. Memang sangat dihormati perempuan. Di tempat kita ini tergantung orang. Tempat kita tergantung orang. Jadi kalau orang baik, silakan puan. Tapi kalau yang kurang-kurang sikit, berdirilah, kata dia. Tapi kalau di India yang saya tengok, memang kalau seandainya kita duduk, memang ditengok orang ramai. Itu satu kelebihan. Mudah-mudahan di kita pun insya-Allah akan sampai seperti itu. Dan yang lebih dahsyat juga, ada yang negatif dia apa, orang Nepal kalau di sana tidak ada harga. Itu saya tengok, kalau seandainya orang Nepal awal naik, kemudian naik orang India, orang Nepal duduk, ditarik, disuruh bangun, dia duduk. Ini yang negatif dia. Jadi kalau yang tadi okey, cantik. Tapi kalau yang ini subhanallah, memang terkadang sayang kita tengok. Itu di waktu dulu, mudah-mudahan sekarang tak ada lagi lah. Itu tahun berapa Ustaz? Itu tahun 2000. Saya pergi ke sana dulu September 2000. September 2000 saya memijak kaki saya di New Delhi. Allahu Akbar. Okey. Kemudian ketika Rasulullah melihat juga seperti ini, apa kata Rasulullah? Litamsi walitarkab. Cakap kepada dia, wahai Uqbah, kepada saudara perempuanmu itu, supaya dia berjalan naik kenderaan. Jangan seperti itu. Sebabkan apa? Menyusahkan diri. La darar wala dirar. Tak boleh menyusahkan diri dan tidak juga boleh menyusahkan orang lain. Syekh Dr. Mustafa Al-Buwa, guru kami, menulis juga dalam syarahan beliau Al-Wafi. Di sini beliau menjelaskan hukum hakam. Beliau menjelaskan hukum hakam di sini apa? Menurut Imam Ahmad, apa hukum seperti ini? Seseorang telah bernazar, lalu nazarnya itu menyusahkan diri dia. Kata Rasulullah, tak boleh menyusahkan diri. Naik kamu keledai, pergi haji, naik kenderaan, jangan jalan kaki, walaupun itu nazar. Kata para ulama, rupanya ulama pun membahas benda ini. Menurut Imam Ahmad, bila seseorang tidak menunaikan seperti itu, macam mana? La yalzimuhu syai'uhu walahu rukubu bikulli halin wala syai'un alaih. Kata Imam Ahmad, tak boleh dia berjalan kaki, tetapi naik kenderaan, jalan terus, dan tidak ada perlu sesuatu untuk bayar apapun. Kemudian dalam satu riwayat disebutkan yasumu salasata ayyam. Jadi dia hendaklah berpuasa 3 hari. Jadi dia tidak menunaikan nazarnya itu, tak berjalan kaki disebabkan menyusahkan kepada dirinya, tetapi gantinya apa? Puasa 3 hari. Jadi kalau seandainya kita sekarang bernazar, sedangkan nazar itu dapat menyusahkan diri kita, ya Allah, dah lama kot-kot tak punya anak, ya Allah berikan anak, ya Allah kepada kami, ya Allah dah bertahun-tahun kami kahwin belum punya anak lagi. Kalau seandainya lahir anak nanti, saya akan lompat dari sini ke jalan sana. Contoh. Mana sanggup nak melompat? Itu contohlah. Contoh merapulah. Jadi kalau yang menyusahkan seperti itu tak perlu buat itu, tetapi puasa 3 hari menurut Imam Ahmad. Kemudian kalau menurut Imam Malik, la yujizihi ar-rukub fa in rakiba wajaba alaihi qada'u hajjahu. Bermakna apa? Kalau menurut Imam Malik ini kuat sikit. Maknanya apa? Keras. Maknanya apa? Dia mesti dia buat. Apa yang dia nazar kena buat. Kalau seandainya dia tidak menunaikan, maka hajinya tidak sah.
Bermakna apa? Dia tadi nak pergi haji, sedangkan waktu dia nazar jalan kaki, dia tak jalan kaki, naik kuda sekarang, jadi hajinya tak sah. Itu menurut Imam Ahmad. Tetapi ada yang lebih senang lagi menurut jumhurul ulama, dan di dalamnya Imam Syafi'i juga, mazhab kita Imam Syafi'i kata, dan jumhur ulama apa? Annahu yulzimuhul mashi in ataqahu. Jadi kata jumhur ulama yang bahawa perlu dia berjalan kaki, tapi kalau dia sanggup. Al-mashi, semua itu al-mashi tadi, lazimhu al-mashi, kalau di sini al-mashi juga. Jadi mesti dia berjalan kaki kalau dia sanggup. In ataqahu fa in ajaza an rakbi fa in ajaza anhu rakiba wala syai'a alaihi. Jadi kata Imam Syafi'i dan jumhur ulama, dia mesti naik berjalan kaki kalau seandainya dia sanggup. Tapi kalau tak sanggup, maka tak perlu sesuatu, berjalanlah naik kenderaan. Jadi kalau seandainya tidak sanggup, tak payahlah buat. Bermakna apa? Tidak boleh menyusahkan diri sendiri. Ini sebagai dalil ataupun sebagai contoh yang bahawa tidak boleh memudaratkan diri kita. Itu satu. Yang kedua, jadi dua riwayat ini sebagai dalil yang bahawa kita tidak boleh memudaratkan diri kita. Kemudian yang kedua, tuan-tuan, tidak ada kemudaratan kepada orang lain. Di sini Syekh Mustafa Abdullah ini membahagikan juga kepada dua. Yang pertama, melakukan kemudaratan dengan tiada mengharap sebagai ataupun tidak mengharap sebarang faedah. Dia melakukan kemudaratan dengan tiada mengharapkan apapun faedah untuk dia. Macam mana melakukan kemudaratan tetapi tak mengambil faedah, tak memberi faedah kepada dia? Diberikan di sini beberapa contoh, tuan-tuan. Yang pertama disebutkan di sini dalam perkara wasiat. Contoh, seseorang nak wafat, dah tahu ni saya ni tak panjang lagi umur, saya ni nak meninggal ni, nak wafat ni, umur sudah lanjut, sakit pun sudah bertambah-tambah, macam-macam sakit sudah. Jadi sebelum saya meninggal nanti anak saya bergaduh, lebih bagus saya tulis terus wasiatnya. Saya tuliskan wasiat, letak sama peguam, kemudian nanti bagilah. Diwasiatkan awal-awal sebelum ayahnya meninggal. Boleh tak macam itu, tuan-tuan? Boleh. Tetapi ada cara-cara dia ataupun ada syarat-syarat dia. Macam mana syarat-syarat dia, tuan? Jadi di sini disebutkan apa? Yang memudaratkan orang lain dan tidak berfaedah untuk diri dia. Menentukan wasiat kepada setengah waris dengan mendapat bahagian yang lebih daripada hak yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh, kita punya anak lelaki, punya anak perempuan, punya beberapa orang anak. Kemudian kita bezakan antara satu dengan yang lain. Contoh, ini dapat kita ada meninggalkan 100,000 RM Malaysia. Kita bagi, anak ada 3, kita bagi yang satu, ini Alung, bagi 50. Untuk Alung 50. Untuk adik yang 2 lagi, bagi 25. Ini kan tak sama. Maknanya apa? Satu, kita lebihkan daripada yang lain, ataupun pembahagian tidak rata. Kita pilih-pilih. Benda yang seperti ini tidak boleh. Disebabkan apa? Tidak bagi merata. Ini diantaranya. Ataupun bukan seperti itu. Macam mana juga? Menuliskan wasiat lebih daripada sulus, sepertiga. Dia ukuran wasiat, kita boleh memberikan wasiat kepada sesiapa sebelum kita wafat daripada harta waris kita, harta warisan kita, tidak boleh daripada sepertiga harta kita. Contoh, kita ada yang menjaga kita kat rumah, anak-anak kita semua berjaya, kerja di luar negara semua, overseas semua. Yang jaga kita rupanya seorang bibi, tapi dia baik sangat-sangat sama kita. Contoh, kemudian kita nak balas jasa dia, kita tulislah, ini rumah
ini saya hadiahkan kepada yang menjaga saya ini. Padahal hadiah yang kita beri itu ataupun wasiat yang kita tulis itu lebih daripada sepertiga harta kita. Itu tidak boleh, kecuali dengan izin orang-orang lain yang berhak menerima harta warisan ini. Begitu juga yang tadi. Yang tadi macam mana? Anak beranak kita. Anak beranak kita, kemudian kita lebihkan satu di antara yang lain, sama dengan tak betul. Lebih daripada sepertiga. Kemudian benda yang seperti ini tidak boleh. Jadi baru boleh macam mana? Kalau seandainya yang lain diizinkan. Yang mendapat, berhak juga mendapat harta warisan ini, tak apa, kami reda, biar saja abang Alung yang ambil lebih. Tak apa, kalau reda tak masalah. Tapi kalau seandainya tidak reda, lebih daripada sepertiga, sulus, itu tidak diterima. Kalau seandainya dinaikkan ke mahkamah, boleh ditarik balik. Wasiat itu tidak boleh digunakan. Jadi ini contoh wasiat yang dapat kemudaratan, contoh melakukan kemudaratan dengan tidak ada harapan sebarang faedah. Adapun yang kedua, dan kalau seandainya kita buat seperti ini tuan-tuan, ini dosanya cukup besar. Di antaranya disebutkan dalam hadis juga di sini daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, innal abda la ya'malu bi ta'atillahi 60 sanah summa yahduruhul mautu fayudarru fil wasiyyati fayadkhulun nara. Maksudnya sesungguhnya seorang yang beramal dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala selama 60 tahun. Hidup 60 tahun sudah. 60 tahun hidup dalam keadaan ibadah, 60 tahun hidup dalam keadaan taat kepada Allah. Kemudian summa yahduruhul mauta fayudarru fil wasiyyati, datang kematian. Sebelumnya itu pernah dia tuliskan wasiat, yang wasiat itu dapat memudaratkan orang lain. Pada 60 tahun umur dia dalam ibadat, dalam taat kepada Allah, sampai nak meninggal sikit lagi dah tulis wasiat, tidak kena dengan hukum hakam syara Allah. Itu kata Rasulullah, fayadkhulun nara, maka masuklah dia ke dalam neraka. Ini tuan-tuan, makanya berhati-hati. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, kata Rasulullah, al-idraru fil wasiyyati minal kabairi. Orang yang melakukan kemudaratan dalam wasiat daripada dosa besar. Jadi yang melakukan kemudaratan dalam wasiat termasuk dalam golongan dosa besar. Makanya tuan-tuan berhati-hati. Terkadang kita tengok anak-anak kita, oh ini sedap hati tengok memandang, pandai budak ini, kita bagi lebih sikit. Bahkan terkadang mak ayah salah pilih. Macam mana salah pilih? Saya teringat setahun yang lepas, seorang sahabat, dia punya harta dia, boleh disebut tidak kaya sangat, tidak juga miskin, sederhana. Anak dia satu doktor perempuan, berjaya dia sekolahkan. Anak yang kedua masih SPM. Anak yang ketiga, adik dia perempuan, sekarang baru masuk tingkatan 1. Rupa-rupanya dia sakit sampai kaki dia bernanah dan bau. Jadi dia cakap, Ustaz, saya nak try, nak tengok. Yang dulu saya sudah menyekolahkan dia, duit saya habis sebanyak mana sampai dia menjadi seorang doktor. Saya nak memang saya sengaja, saya nak cuba dia. Waktu dia sakit itu, sebelum meninggal dalam lebih kurang 3 bulan lagi, saya panggil dia, kerana saya tengok setiap dia bubuh ubat saya, ditutup hidung jadi macam seolah dia tak nak buat benda itu, dengan bau, kerana bau busuk. Orang kencing manis biasalah. Jadi ketika saya tengok seperti itu, saya berderai air mata saya, Ustaz. Saya tengok dia memang lawa, kemudian dia bijak. Di antara adik-adik dia yang dua, dia lah yang paling bijak. Kemudian saya sekolahkan dia jadi doktor sudah. Tapi saya suruh bubuh ubat saya, dia kalau boleh dia menolak, Ustaz. Dia tak nak cuci kaki saya yang bernanah itu.
Tapi ada anak saya ini yang masih SPM ini, dia kurang tak bijak macam kakak dia. Boleh disebut jauhlah beza dia. Tapi dia seolah-olah kaki saya yang bau busuk itu ustaz, macam kaki dia dibuatnya. Makanya ustaz, hari ini saya baru tahu rahsia Allah. Rupanya terkadang kita memilih kasih, berbeza kasih antara anak-anak kita. Rupanya yang bodoh, yang dungu, yang tidak handsome, itulah yang akan layan kita di waktu kita sakit ustaz. Dia cakap itu demi Allah, saya cakap dengan Tuhan, Allah melihat dan menyaksikan apa yang saya cakap. Demi Allah saya cakap, dia menangis di waktu dia cakap benda itu. Rasa-rasanya ustaz, kalau saya tahu dulu dia itu macam ni, saya tak nak sekolahkan dia. Macam nak muntah dia membersihkan kaki ayah dia, padahal dia doktor. Tak nak. Dia cakap, tak tahu dia gosok dada dia sambil dia menangis. Lama dia menangis di hadapan saya tengok waktu dia cerita. Itulah terkadang kita mak ayah memilih-milih kasih. Kita tengok anak kita yang handsome, yang comel, yang cerdas, ada di sana, terkadang dia agak lebih jauh daripada abang-abang dia. Kita nombor duakan dia, kita ketepikan dia. Padahal itulah yang akan memandi mayat kita, itulah yang akan mengurus di waktu kita sakit, itulah yang akan membasuh najis kita, itulah yang akan mengusung kita ke kuburan, dan itulah yang akan turun ke dalam kubur. Subhanallah, di waktu saya dengar itu, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, Allah jauhkan daripada kita ujian yang seperti ini. Ini ujian. Ini tuan-tuan, ya. Makanya tuan-tuan, janganlah membezakan antara anak kita walaupun ada perbezaan di antara mereka. Ini contoh dia, ya. Ini contoh, iaitu yang memudarahkan dan tidak bermanfaatkan kepada dia. Adapun yang kedua, melakukannya untuk kebaikan diri sendiri tetapi menyusahkan orang lain. Melakukan bermanfaat untuk dia tapi orang lain mudarah. Contoh disebutkan di sini dalam perkara rujuk. Rujuk, seorang telah menikah, kemudian mungkin ada perselisihan, kemudian dicerainya isteri dia. Di ketika dicerainya isteri dia, di ketika nak habis iddah dia, dirujuk balik. Kemudian nanti hidup lagi, hancur lagi rumah tangga, dicerai lagi. Kemudian nak habis waktu dia, yang tujuan dia nak melama-lamakan. Dan di zaman dahulu disebutkan di sini, pada zaman permulaan Islam, di mana bilangan talak belum lagi dihadkan. Kalau sekarang kan sudah ada had talak dia 3, sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Jadi kalau sekarang, kalau di zaman dahulu, sebelum lagi waktu baru-baru Islam, belum ada lagi had talak dia. Jadi inilah permainan orang lelaki, mengambil manfaat yang jadi mangsa perempuan. Pernah seorang isteri ditalak, kemudian dirujuk, setelah itu ditalak balik. Tidak beberapa lama kemudian dirujuk semula. Demikianlah diperbuatkan demikian itu sehingga seorang perempuan menjadi mangsa beberapa lama dalam keadaan tidak ditalak dan tidak pula dirujuk. Perbuatan ini adalah untuk menyusahkan dan mengkucar-kacirkan penghidupan, dan kerananya maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna famsikuhunna bima'ruf, kata Allah. Dan apabila kamu talak, dan apabila kamu mentalakkan perempuan-perempuan, kemudian hampir sampai tempoh iddah dia, maka hendaklah kamu rujuk kepada mereka dengan cara yang baik, iaitu fa'amsikuhunna bima'rufin. Jadi ambillah dengan cara yang baik. Au sarihuhunna bima'ruf, ataupun lepaskan dia dengan cara juga yang baik. Wala tumsikuhunna dirara, kata Allah, dan janganlah kamu rujuk kepada mereka dengan maksud hendak menyusahkan mereka, kerana dengan itu kamu akan melanggar batas-batas Allah.
Dan barang siapa berbuat demikian, maka sesungguhnya berarti ia menganiaya dirinya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua disebutkan juga lagi, seperti masalah menjual barang-barang dengan keuntungan yang berlipat ganda. Ini bagi orang yang meniaga. Dia manfaat untuk dirinya tapi mudarat kepada orang lain. Menjualkan harga barang yang berlipat ganda. Macam mana? Contoh harga 100, ditahan dulu barang itu sehingga di pasar sudah kurang, dikeluarkan. Ketika dikeluarkan, dijual dengan harga 200 ataupun 150. Ini juga benda yang seperti ini, kata Rasulullah, la darar wala dirar. Ini tak boleh. Benda yang dapat dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kita dapat manfaat tapi orang lain mudarah. Lebih-lebih kalau seandainya di ketika dia tak ada wang, di ketika orang tak ada duit. Kemudian yang ketiga disebutkan lagi seorang yang membakar dalam tanahnya sendiri pada hari ingin bertiup, pada hari angin bertiup. Ini sama macam orang bakar hutan. Orang bakar hutan kemudian jerebu ke orang lain. Ini juga manfaat untuk dia tetapi bahaya untuk orang lain. Jadi ini juga termasuk dalam bermanfaat untuk dirinya tapi orang lain, iaitu mudarah. Dan di sini banyak juga contoh-contoh yang lain ya. Kemudian juga termasuk kita bila diminta air, sedangkan air ada, kemudian kita melarang supaya orang lain tak boleh bermanfaat, ini juga termasuk dalam la darar wala dirar. Sama dengan ada tiga disebut di sini, tiga benda yang kita bermusyarakah dengan orang lain. Maknanya kita juga berhak, orang lain pun juga berhak. Apa benda itu? An-nasu syuraka'u fi salasin, kata Rasulullah. Ada tiga benda yang semua manusia dia itu berhak mengambilnya. Yang pertama al-ma'u, air. Yang kedua an-naru, api. Wal kala'u, yang ketiga adalah rumput. Tetapi disyaratkan di sini macam mana kalau seandainya air itu belum ada yang memilikinya. Kemudian begitu juga api dan rumput. Maknanya apa? Kalau seandainya air itu di dalam sungai, itu berhak semua boleh ambil. Jadi tapi kalau seandainya sudah ada yang punyanya, itu tidak boleh kerana itu punya orang lain. Sama dengan kesimpulan daripada hadis yang ke-32 ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darar wala dirar. Tidak boleh menyakitkan diri, menyusahkan diri, dan juga tidak boleh menyusahkan orang lain. Bermakna kita dapat dapat hikmah daripada hadis ini. Yang pertama, hadis ini menjadi dalil menunjukkan bahawa agama Islam agama kesejahteraan dan keselamatan. Sebagai pengajaran dia, agama Islam bukanlah agama yang sebagaimana disebut-sebut sekarang, agama teroris lah, agama pedang lah dan lain sebagainya. Kita tengok dengan keadaan zaman sekarang, tengok yang baru-baru ini terjadi di India sama saudara-saudara kita yang Muslim. Macam mana kalau kita tengok YouTube, subhanallah, kita yang tengok tak sanggup melihat, ya? Kita yang melihat YouTube itu tak sanggup melihat, macam mana orang yang membuat itu sanggup dibuatnya. Oleh kerana itu tuan-tuan, kita tak sanggup mungkin nak pergi ke sana, berdoalah. Kerana doa fi dhahril ghaib itu adalah doa yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh tuan-tuan, berdoa, kita berdoa semua, ya Allah berikan kemenangan, ya Allah bantulah saudara-saudara kami yang ada di India sana, yang sekarang sedang dizalimi, dibuat macam-macam yang kita tak tahu, tolonglah mereka ya Allah. Kita berdoa kepada saudara kita, dia tak tahu. Inilah doa yang sangat dicintai oleh Allah. Begitu juga kita sesama jamaah kita, ya Allah berikan ya Allah sahabat-sahabat kami, ya Allah jamaah kami, ya Allah yang tenang, aman, semoga kami semua ini dimurahkan rezeki, ya Allah diberi kesihatan, yang elok-elok kita berdoa di waktu berdoa, apakah lepas solat ke, tengah malam ke, bila-bila masa. Dan inilah doa yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menjadikan salah satu sumber pengambilan hukum Islam berdasarkan kaedah yang diciptakan daripadanya. Jadi hadis ini
banyak juga sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Kaedah usul fiqh diambil daripada hadis ini, ada beberapa kaedah. Di antaranya disebut di sini ad-dararu yuzal. Ya, ad-dararu yuzal. Maksudnya kemudaratan itu dihilangkan, dilenyapkan. Itu diambil daripada la darar wala dirar. Itu kaedah usul fiqh juga. Juga ada kaedah yang sering kita dengar tuan-tuan, ad-darurah tubihul mahdurah. Kaedah sering kita dengar, ad-darurah tubihul mahdurah. Bila kita dalam keadaan darurah, benda yang haram pun dihalalkan. Bila dalam keadaan darurah. Ulama usul fiqh memberikan contoh, daging babi kita tak boleh makan, ataupun anjing kita tak boleh makan. Benda-benda yang diharamkan tidak boleh buat, seperti ini. Tapi kalau keadaan kita sudah kritikal, dalam arti kalau seandainya kita dalam hutan, kemudian tidak ada makanan lain, dan menurut perkiraan kita kalau saya tidak makan maka saya akan mati, itu di waktu itu dibolehkan, tetapi tidak boleh melebihi daripada hajatnya. Jadi dari situ keluar juga satu kaedah lagi, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Jadi darurah itu mengikuti kepada ukurannya. Contoh macam tadi, ini dalam keadaan sudah berat teruk, kalau saya tak makan boleh mati. Hifdzun nafsi itu diutamakan, menjaga supaya kita tidak wafat, tidak mati, maka makanlah daging babi itu. Contoh dalam keadaan kita kritikal, tak ada makanan lain. Tapi kalau seandainya kita makan, dah kenyang, tambah lagi, sedap, ambil lagi sikit, sedap, ambil lagi sikit, sedap, ambil lagi sikit, tak apa, ini sikit, simpan untuk esok. Ini sudah tidak lagi dibolehkan. Disebabkan apa? Sudah melebihi kadar keperluan. Sama juga macam dalam hadis Abu Sufyan. Satu hari isteri Abu Sufyan datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, suami saya syahah," katanya. "Suamiku kedekut, sangat kedekut. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya pun tak digunakan harta benda dia. Kedekut habis. Bolehkah saya mencuri duit dia? Bolehkah kalau saya mengambil duit dia di waktu dia tak tahu? Dia tak tahu saya curi untuk diri saya dan untuk anak-anak kami. Boleh tak ya Rasulullah?" Apa jawab Rasulullah? Boleh ala qadril hajah. Boleh diambil ukuran hajat sahaja, jangan melebihi. Contoh hajat untuk anak sekolah berapa ringgit? RM5 ke, RM3 ke, untuk jajan dia sekolah, untuk apa dia belanja, kemudian untuk isteri nak beli apa, ukuran itu boleh. Melebihi tidak boleh. Kalau lebih hukumnya haram, sama juga macam mencuri. Begitu juga benda ini, kalau seandainya dia makan ukuran seala kadar dia boleh hidup, itu halal. Tapi kalau saya melebihi, sedap, ambil kecap lagi, ambil air dan sebagainya, ini sudah haram. Tapi untuk seukuran dia boleh hidup, menjaga supaya dia boleh hidup, itu tak apa, dibolehkan. Inilah kaedah yang diambil daripada hadis la darar wala dirar. Tidak boleh menyusahkan diri dan juga tidak boleh menyusahkan orang lain. Terkadang kita dengan jiran kita, terkadang kita dengan sahabat kita, kalau untuk manfaat kita, sahabat kita, buatlah segala-galanya. Tetapi terkadang untuk manfaat orang lain, kita kurang menjaganya. Ini juga termasuk dalam kaedah ini. Di rumah kita hidup contoh macam ini, quarters, ataupun kita hidup macam rumah seperti ini, rumah ramai-ramai seperti itu. Kita hidup suara muzik, ataupun motor kita exhaustnya diganti-ganti, suara exhaust, subhanallah, orang sedang solat pun hilang khusyuk. Ini termasuk dalam kaedah ini, la darar wala dirar. Tak boleh menyusahkan diri dan tidak boleh juga menyusahkan orang lain. Terkadang kita ada juga, kalau dah susah orang dah senang hidup. Ada tak passion orang macam itu? Kalau dah susah orang lain, dia mulai dah tenang hidup dia. Kalau orang lain senang, dia sakit hati, dia tak tenang dia. Makan tak sedap, tidur tak nyenyak. Ini sahabat-sahabat Abu Lahab lah macam ini.
Sahabat-sahabat Abu Lahab dulu macam itu. Dia kalau susah orang-orang apa sahabat-sahabat Rasulullah, senang dia. Tapi kalau sahabat Rasulullah semakin bertambah, semakin banyak orang masuk Islam, ini susah dia. Jadi tak boleh melihat nikmat orang lain. Jadi na'udzubillah, subhanallah, mudah-mudahan Allah jauhkan benda itu daripada kita. Jadi sebagai pengajaran kita malam ini, tidak boleh menyusahkan diri dan tidak juga boleh menyusahkan orang lain. Jadi mudah-mudahan hadis yang ringkas ini, yang singkat ini, penjelasan yang ringkas ini dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya sendiri, dan boleh kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'thir alaina, wardina warda anna. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.